Setiap objek di bawah terletak pada suatu satah mengufuk. Lukis unjuran ortogon bagi setiap objek tersebut pada satah mengufuk dilihat dari arah Z. Okey, kita buat dari arah Z. Z ni kita tengok dari atas. Jadi kita bayangkan, apa kita bayangkan kalau kita tengok dari atas, apa kita nampak? Ataupun senang macam kalau kita penyekkan dari kalau V kan atas sekali, kita tekan penyek sampai ke tapak, apa yang kita nampak? Jadi sekarang ni tapak mestilah, kalau tengok yang atas ni lagi kecil daripada tapak. Jadi bawah dia mestilah tapak balik. Nampak? Tapak ni samalah, ni ialah N, M, bawah M ada L, lepas tu kita ada K. Sekarang ni V ni dekat tengah-tengah, nampak? V ni dekat tengah-tengah. Jadi V ni dekat tengah-tengah. Bila kita penyek, garis ni pun akan penyek tepi ni. Jadi kita akan ada V tengah-tengah macam ni. Macam ni. Ini kurang. Okey. Jadi kita tengok sini 4 cm, tinggi ni 5 cm. Bila kita penyek, tinggi ni dah tak penting. Jadi kita ada 4 cm sini. Patah ni 4 cm, sini pun 4 cm. Jadi sini pun 4 cm. Okey. Ni nombor 1. Cuba kalau nombor 2. Kita bayangkan kita penyek dari atas. Kalau kita penyek dari atas, kita nampak atas ni lagi kecil dari bawah. Dan kita tengok sini dekat tengah-tengah antara A dengan B. Nampak? Sini 90 darjah dari sini. Di mana kalau kita tekan, kita penyekkan daripada atas, kita akan dapat A dengan B dan C adalah tengah-tengah A dan B. Nampak? Sini dekat tengah-tengah. Di mana A ke B ialah A ke B, sini ke sini ialah berapa cm? 4 cm. Okey. Yang ketiga pula. Okay, kita bayangkan kalau kita penyek. Mula-mula tengok tapak dulu. Tapak lagi besar dari atas. Tapak ni kira paling besar lah. Kita tengok yang paling besar dulu bila kita penyek. Okey. Jadi kita tengok yang dia punya keluasan bawah ni mesti sama macam tapak. Sebab tapak paling besar. Okey, kita bayangkan kita penyek dari atas. Kalau kita penyek dari atas, kita bayangkan kita tekan dari atas. Sekarang ni, E ni bawah dia D. F ni bawah dia A, betul? Jadi E ni bawah dia D. F ni bila penyek bawah dia ada A. Okey, sekarang ni kita ada E, D, F, A. Sebelah E ada H. Sebelah E ni ada H. H ni 2 cm. Sebelah E ada H. Nampak? Kita akan dapat kotak macam ni. Kita nampak kotak sini. Okey. Jadi dekat sini ada H. Bila kita penyek, bawah H ni akan jumpa I. Betul? Sini pula, tengok. G. Lepas G ni bila kita penyek ada L. Sini ada G, bawah G ada L. Jadi bila penyek G, bawah G ada L. Kita tengok sebelah dia, nampak ni kotak. Sebelah dia akan ada kotak juga. Di mana kita tengok FG sama dengan LK. Kita tahu EH ni 2 cm, sini mesti 2 cm. Jadi sini pun 2 cm. Jadi sini 2 cm. Sini lagi 2 cm. Nampak patut sama besar. Okey, kita tarik. Okey, macam ni. Di mana kita tahu sini lepas kita tarik, hujung ni memang H dengan I, betul? Sini J. J ni bawah dia tak ada apa-apa. Jadi J je. K ni, K lah bawah dia pun tak ada apa-apa. Sekarang kita tengok sini dah 2 cm. Sini dah 2 cm. Kita dah 4 cm. Tapi bawah kita 6 cm. Jadi tinggal lagi 2 cm. Mestilah yang tepi ni. Jadi lagi 2 cm macam ni. Nampak? 2 cm di mana 2 cm ni ialah hujung sekali ialah C dan B. Nampak? C dan B. Kita tengok panjang sini ialah 4 cm. Jadi 2 cm, 2 cm, 2 cm. Sini ialah 4. Satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. Sekarang kalau kita tengok dari Y, macam mana? Okey, kita tengok dari Y. Sama juga kita bayangkan kalau kita penyekkan dia. Kita tengok sekarang ni, segitiga. Bila kita penyek sampai ke hujung, kita akan dapat segitiga juga. Nampak? Segitiga juga. Sebab kotak ni akan himpap kotak ni. Nampak? K akan himpap N belakang. L akan himpap L dekat belakang.
Lepas tu apa lagi? Mana yang tak ada? Lepas tu V akan V lah. Nampak? Di mana tinggi dia ialah sini ke sini ialah 5 cm. Bawah ni ialah 4 cm. Kita bayangkan kalau kita penyek dari depan, apa kita nampak? Macam ni kan nombor 2. Kita bayangkan kalau kita penyek, kita tarik pada depan ni, kita tekan ni, kon ni. Kalau kita tekan kon ni sampai habis, kalau kita tekan, kita penyekkan kon ni, kita akan nampak kita dapat segi 3. Cuba bayangkan kon ni kita tekan ke belakang. Bila tekan, bulatan ni bila terhimpap akan jadi garis lurus. Di mana sini ialah A dan B. Di mana A dan B ialah 4 cm. Tinggi dia ialah 5 cm. Atas ni ialah C. Okey, yang 3 ni pula. Yang 3 ni pula kita bayangkan kalau kita penyekkan dia, kita tekan daripada Y. Bila kita tekan daripada Y, F ni akan penyek himpap E, betul? F akan himpap E. Belakang bawah ni pula A akan himpap D. Okey, jadi nampak tak yang ni sini. Bila kita gerak dari sini, bila kita gerak dari atas ni, G pergi H, G akan himpap H. G akan himpap H. Okey, mana lagi ada? G akan himpap H. Okey, lepas tu dia turun bawah. Bila dia turun bawah, L akan himpap I. Dia turun bawah, L akan himpap I. Nampak kat sini. L himpap I. Sini pula, K akan himpap J. Bila K himpap J, K dulu, lepas tu J. Lepas tu ke bawah. Dia turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah sampai sini pula, kita penyekkan dia, B akan himpap C. B akan himpap C. Lepas tu A akan jumpa B balik. Tapi kena tahulah berapa cm, nampak? Bila daripada Y, dia punya lebar belakang ni dah tak kira. Jadi kalau tengok F pergi E, nampak tak? F pergi G. F depan ni F dengan G, F pergi G 2 cm. Sini 2 cm. Sini pun nampak, sini ke sini ialah 2 cm. A ke B ialah, nampak atas A ke B ialah 6 cm. F ke A ialah 4 cm. Okey, mana lagi tak ada? Okey, ni 2. Okey, turun ke bawah ni 1 cm. Jadi ni 3. Nampak, kita bayangkan kalau kita penyek. Kalau Z ni macam mana kalau dari atas kita tekan dia, kita penyek sampai ke bawah. Kalau dari Y ni kita bayangkan daripada depan ni kita penyekkan sampai ke belakang. Jadi kita tengok apa yang kita dapat.